Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan berkongsikan tentang tajuk peranan khalifah dalam menjaga kemaslahatan rakyat berpandukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aplikasinya dalam isu vaksin. Baik, apakah maksud khalifah? Khalifah bermaksud setiap insan ataupun manusia yang diamanahkan atau dipertanggungjawabkan oleh Allah untuk mengurus dan mentadbir dunia ini mengikut syariat Allah. Khalifah berperanan menjaga agama dengan menegakkan Islam dan syariatnya serta menyampaikan dakwah kepada manusia. Bahasa mudahnya, khalifah ni bermaksud pemimpin atau ketua yang menguruskan sesuatu organisasi ataupun kelab ataupun mungkin menguruskan keluarga juga ataupun diri sendiri boleh digelar sebagai khalifah, iaitu pemimpin. Kita adalah pemimpin kepada diri kita sendiri juga. Seterusnya, khalifah ni melaksanakan perintah Allah SWT dalam setiap urusan pentadbiran dunia meliputi tanggungjawab iaitu menegakkan keadilan, keamanan dan kestabilan. Yang telah difirmankan dalam surah Al-Baqarah ayat 30, maksudnya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Dan surah An-Nisa ayat 59 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, iaitu Nabi Muhammad, serta ulul amri, iaitu pemegang kekuasaan di antara kamu. Jika kamu berbeza pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul, iaitu Al-Quran dan Sunnah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih baik bagi kamu dan lebih bagus akibatnya di dunia dan akhirat. Jadi, ni dua ayat ni menerangkan tentang manusia ni adalah khalifah, iaitu pemimpin. Dan kita sebagai orang-orang beriman, kita kena sentiasa mentaati Allah dan taati Rasul. Tetapi dalam ayat ni dia kata taatilah Allah dan taatilah Rasul serta ulul amri. Dia tak ada kata serta taatilah ulul amri. Perasan tak dalam ayat ni dia ada cakap taatilah Allah dan taatilah Rasul. Tapi ayat yang ketiga, ulul amri, pemegang kekuasaan, dia tak cakap taatilah ulul amri. Sebab boleh jadi taat ni, perintah taat di sini adalah kita kena ikut. Nak tak nak kita kena ikut. Sebab apa yang Allah syariatkan tu memang betul, baik untuk kita sebagai manusia, sebagai hamba. Tapi kalau pemimpin, pemegang kuasa, jika dia menyuruh kita untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syariat Allah dan apa yang Rasulullah ajarkan, maka kita boleh untuk menolak ataupun tidak mengikut apa yang ulil amri ataupun pemimpin tu katakan. Jadi inilah yang nak dimaksudkan dalam ayat ni. Jadi benda yang baik kita boleh ikut dan benda yang bertentangan dengan syariat Allah kita tak boleh ikut. Okay. Seterusnya, peranan khalifah dalam menjaga kemaslahatan rakyat berpandukan sunnah Rasulullah. Jadi sunnah Rasulullah ni apa? Sunnah Rasulullah ni sebenarnya amalan atau perbuatan yang merupakan panduan untuk pemimpin tu seluruh manusia dan sejagat kita teladani. Sebab Rasulullah adalah sebaik-baik pemimpin. Bagaimana yang telah difirmankan dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang bermaksud sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, iaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. Jadi sini kita nak cakap bahawasanya Rasulullah adalah model kepada Al-Quran itu sendiri, yakni akhlak Rasulullah, apa-apa yang Rasulullah lakukan merupakan suri teladan yang terbaik. Jika kita betul-betul mengharapkan rahmat Allah dan kita kena sentiasa menyebut-nyebut nama Allah. Maksudnya kat sini sebagai pemimpin kita boleh menjadikan Rasulullah tu kita mesti menjadikan sebagai role model ataupun panduan untuk kita teladani daripada sikap macam mana melayani sesetengah orang, macam mana cara untuk memimpin. Jadi saya akan berkongsikan 3 perkara yang sangat penting jika kita menjadi khalifah dalam menjaga kemaslahatan rakyat
Berpandukan sunnah Rasulullah yang saya kongsikan 3, iaitu pertama, bijaksana dalam membuat keputusan. Jadi kita kena sentiasa bijaksana lah. Kena sentiasa berfikir, kena sentiasa pandai. Jadi kalau kita nak pandai untuk buat keputusan ni, kita kena ada ilmu pengetahuan penting dan asas utama dalam menjalankan tugas khalifah sebagai panduan dan tali penghubung Allah SWT. Seterusnya, membuat keputusan secara menyeluruh. Menyeluruh yakni dengan bermesyuarat atau berbincang sebelum memutuskan suatu perkara. Bila kita bermusyawarah, kita akan menghasilkan jawapan ataupun keputusan yang cukup jitu. Yang kedua, adil dan bertanggungjawab mengikut syariat Allah. Yakni kita kena sentiasa menegakkan keadilan dalam kepimpinan, ikut syariat Allah. Kemudian bertanggungjawab dalam menegakkan agama Allah sebagai sistem hidup. Seterusnya, mewujudkan keamanan dan menegakkan sistem ibadah serta menjauhi perbuatan syirik. Dan yang ketiga, sebagai pemimpin, kita mestilah menerapkan juga amar ma'ruf, nahi mungkar dan tegakkan syariat Allah. Yakni dengan sentiasa berpegang dengan agama Allah dengan berpadukan Al-Quran dan As-Sunnah. Terutamanya kita melakukan perkara baik dan mencegah daripada kemungkaran. Macam mana? Dengan menerapkan undang-undang yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah dalam yakni berkaitan dengan kepimpinan dan sebagainya. Seterusnya, antara aplikasi dalam isu vaksin yang boleh dilakukan adalah sunnah yang digunakan oleh pemimpin iaitu khalifah dalam mengaplikasikan dalam isu vaksin adalah pertama, mereka bermusyawarah. Sama ada isu vaksin ni patut ataupun tidak. Jadi selaku pemimpin mereka pun bermusyawarah, bertanya dari sudut pendapat agama, daripada sudut saintifik. Jadi daripada musyawarah terhasillah satu hukum ataupun keputusan yang jitu, yang kukuh, yang bijaksana. Kemudian yang kedua, sunnah yang digunakan adalah bijaksana, yakni mengambil sekira semua pandangan sebelum memutuskan sesuatu keputusan. Okey. Macam boleh tengok kat sini, dekat gambar ni, siap ada forum Perdana Ehwal Islam yang berkaitan dengan isu vaksin untuk menerangkan ataupun ni dia salah satu cara lah pemimpin lakukan untuk memastikan semua mengetahui apa hukum sekian-sekian. Jadi ini juga berkaitan dengan ahli sunnah wal jamaah yang mana dia berbincang dahulu berkaitan dengan hukum-hukum apa semua. Jadi itu juga merupakan salah satu yang perlu ditekankan lah sebab dia berkaitan dengan agama. Sama ada vaksin ni sebenarnya halal ke tak. Jadi pemimpinlah yang memainkan peranan. Jadi sunnah dia adalah pemusyawarah dan bijaksana dengan mengambil kira semua pandangan sebelum memutuskan sesuatu keputusan. Seterusnya, adil dan bertanggungjawab dalam memastikan semua rakyat mengambil vaksinasi. Baik, seperti yang kita tahu, antara isu yang dihadapi pada tahun 2019-2020 adalah berkaitan dengan pemberian vaksin kerana keperluan vaksin adalah sangat terhad. Jadi pembahagian dia adalah secara berperingkat. Jadi pemimpin tu kena pandai untuk adil dan bertanggungjawab untuk memastikan semua rakyat mengambil vaksinasi supaya kita tidak terjebak dengan wabak COVID-19. Jadi, apa yang dilakukan adalah dia melakukan pembahagian secara berperingkat iaitu dengan memberikan kepada Barisan Harapan dahulu, kemudian kepada warga emas, kemudian kanak-kanak, kemudian dewasa apa semua. Jadi, itu merupakan perkara yang dikatakan sebagai adil dan bertanggungjawab. Itulah antara aplikasi dalam isu vaksin. Jadi, seperti boleh lihat, ini adalah gambaran dan yang telah dilakukan oleh pemimpin negara kita. Ada kerjasama daripada sudut saintifik bersama doktor, daripada menteri, daripada Perdana Menteri, kemudian daripada mufti, dan ini adalah satu kerjasama yang baik dan semua memainkan peranan iaitu memimpin ataupun bekerjasama dari sudut mereka masing-masing. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.